Assalamualaikum. Pernah dengar tak lagu kumpulan Chris? Pada suatu waktu dahulu, lagu tu menjadi siulan orang ramai. Tapi video ni, aku tak nak cerita pasal kumpulan Chris, tapi aku nak cerita serba sedikit lah mengenai Cendrawasih. Ada sebuah tempat di Kuantan namanya daerah Cendrawasih. Daerah ke, pekan ke, wallahualam, tak berapa perasan. Tapi Cendrawasih tu namanya entah bagaimana, mungkin dapat nama tu kerana mungkinlah burung cendrawasih pernah jatuh ke situ. Wallahu alam. Aku sekadar meneka-neka dalam kesamaran. Cerita tentang burung cendrawasih ni dari zaman ke zaman, turun temurun, banyak sangat versi yang diceritakan. Malah ada yang pernah bermimpi disuruh mengambil satu objek dalam satu peti. Dalam peti tu adalah burung cendrawasih, peti kecil. Aku dengar cerita ni berlaku di sebuah tempat di pantai timur. Betul tak betul? Wallahu alam. Aku sekadar melintas di angin yang lalu. Okey. Satu lagi, daripada banyak-banyak cerita tentang cendrawasih, ada juga yang pernah berjumpa dengan burung seakan-akan berkilau warna kuning sepintas lalu dengan pantas burung itu naik ke atas awan dan hilang berkelip-kelip. Ada dengarlah cerita tu. Okey, sekarang ni burung cendrawasih yang berada di kepulauan itu Irian Jaya tu, sebelah-sebelah Indonesia sana tu, Papua Nugini, dikatakan itu bukanlah versi burung cendrawasih yang asli. Itu dikatakan hanya kebetulan kerana burung-burung itu unik dan lain macam bentuknya. Mungkin seakan-akan cendrawasih asli. Wallahu alam lah. Kita sekadar berkongsi apa yang serba sedikit kita cuba tahu. Okey, mengikut kisah, mengikut kitab-kitab lama, burung cendrawasih ni dikatakan hidup di atas awan. Bermakna makanya burung ni bersarang di atas awan dan makan, minum hanyalah dengan air atau embun dari awan. Burung ni dikatakan hanyalah berzikir 24 jam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Burung ni jatuh ke bumi. Ada yang kata 7 tahun sekali dia akan turun ke bumi. Sama ada untuk mati ataupun untuk diambil oleh seseorang. Yang dibolehkan jumpa burung ni bukan kaleng-kaleng punya manusia. Mereka ini adalah
dari golongan insan kamil. Dan mungkin orang tu ada ilmu-ilmu yang orang kata yang kau dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Okey. Kat mana tadi? Okey. Mengikut kitabnya itu, burung ni turun dikatakan 7 tahun sekali. Tapi ada satu versi lagi mengatakan burung ni dia tak kisah berapa tahun sekali dia turun. Asalkan waktu tu purnama mengambang bulan terang. Especially pada bulan Muharram, bulan Ramadan ataupun bulan Rejab. Burung ni kalau ditakdirkan dia turun pada waktu yang aku sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya, burung cendrawasih ni amatlah berharga tinggi, bernilai tinggi. Berjuta-juta ditawarkan jika kamu ada burung ni. Burung ni bangkai dia tak busuk, malah wangi, sewangi-wangi yang aku pun tak pernah cium wangi dia tu. Tapi aku dapat bayangkan bahawa wanginya itu satu wangi yang betul-betul kick lah orang cakap. Aku bayangkan, bukannya aku tahu ya. Dan bangkai dia tak busuk, badan dia tak reput. Badan dia tipis saja, kecil. Bulu yang tebal, dikatakan bulu-bulu daripada bahagian ekornya ataupun seluruh tubuhnya ni amat mujarab untuk mengubat orang ataupun untuk dibuat pengasihan. Dicampur dengan sedikit ramuan mungkin, ataupun digunakan itu saja, bulu sahaja. Jadinya versi yang di Papua Nugini ni bukanlah versi asli. Itu yang kita semua boleh faham. Kalau kita bandingkan apa yang dikatakan dalam kitab-kitab Tajul Muluk contohnya, kitab-kitab Melayu, orang-orang Melayu lama, di situlah perbezaannya. Mungkin kebetulan ataupun suratan. Yang boleh tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gambar yang tertera dalam video ni, video yang aku buat ni adalah gambar-gambar cendrawasih yang sering dijumpai di serata dunia, terutamanya di Papua Nugini. Biasanya di sanalah. Ada juga spesies yang jarang-jarang ditemui, tapi ia tetap bukan cendrawasih yang asli. Itu yang aku boleh faham, dan mungkin korang yang tengok video ni pun boleh faham. Sebab alam Melayu ni alam yang penuh misteri. Dijadikan supaya misteri itu mampu menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam gaib. Kita dituntut untuk percaya kepada alam-alam gaib, beriman kepadanya. Okey. Itulah serba sedikit pasal burung cendrawasih. Mungkin kalau ada lagi konten isi-isi yang menarik pasal cendrawasih akan aku cuba huraikan, bincangkan dan
mencari apa yang dikatakan itu burung cendrawasih. Okey, sekarang ni biarkanlah sama ada burung cendrawasih yang kita rajin tahu nampak dekat Indonesia tu, ataupun cendrawasih yang dikatakan asli dari duduk di atas awan, biarkanlah. Namun yang biasa kita tengok dekat medsos ataupun di Google ke, ini adalah beberapa nama burung cendrawasih yang ada yang spesies yang susah kita jumpa, dan mungkin salah satu daripada senarai burung-burung cendrawasih ini merupakan betul-betul yang asli. Biarkan ia menjadi misteri sebegitu, barulah hidup kita seronok. Okey, burung yang pertama, cendrawasih kuning, cendrawasih ragina, cendrawasih biru, ada cendrawasih merah, ada juga cendrawasih panji, ada juga cendrawasih botak, ada juga cendrawasih goldi, ada juga cendrawasih bidadari dan cendrawasih kayangan. Banyak sebenarnya. Ada lebih kurang yang biasa kita tahu mungkin dalam 25 ekor, 25 jenis ataupun 30 jenis. Beberapa sahaja. Mungkin ada yang mirip yang asli, sebab kita semua tak akan pernah nampak betul-betul yang dikatakan cendrawasih asli. Biarkan ia menjadi misteri sebegitu. Okey? Jumpa lagi, dan jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Biarkan cendrawasih dengan misterinya ini.